والأولياء والعلماء والشهداء والصالحين وإلى جميع الأرواح المسلمين والمسلمات وإلى أرواح أبينا وأمنا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Kita baca surah Al-Kahfi ayat 101 hingga 110. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب
وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك برحمتك يا أرحم الراحمين. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bi khair ya karim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Innaka antas sami'ul alim. Innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du fa ya ibadallah. Alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah dengan syukur yang tak pernah putus atas kurniaan Allah kepada kita, dengan hamparan dan taburan rahmat serta nikmatnya yang tak pernah kerikut dan tak pernah bakhil di atas segala pemberian, tidak pernah berkira-kira sama ada kamu sujud ataupun tidak. Allah tetap bagi nikmat sama rata, rahmat sama luas. Alhamdulillah. Terima kasih wahai Allah. Maka oleh itu hidupkanlah kami dan matikanlah kami sebagai hamba yang bersyukur. InsyaAllah bagi menambahkan kesyukuran dalam kehidupan yang Allah telah kurniakan kepada kita, bersama-sama kita menghadiri mana-mana kuliah, singgah pada taman-taman ilmu, singgah pada taman-taman syurga yang Allah zahirkan di muka bumi ini untuk kita ambil manfaat. Yang baik kita jadikan tauladan, yang buruk kita jadikan sempadan. Mana pagi ini insyaAllah kita akan sambung pengajian kitab tasawuf, iaitu pada membicarakan loba tentang makanan. Kalau kitab Jawi muka surat 24. Kitab Rumi muka surat apa? Yang ni saya baca di Matang tau. Dulu saya baca di Matang. Dan kitab Penawar Hati. kita Rumin kau surat apa? Tak tanya sahabat Alamaya. Surat 61, Tante. 61? Ya, betul. Alhamdulillah. Nah, kita akan masuk muka surat 62 yang mana sabda Nabi SAW. Baik, sebelum saya mulakan kuliah pagi ni, suka saya bagi tahu esok insya-Allah saya dengan beberapa orang sahabat nak pi mula-mula, asal kami nak pi satu bas. Tapi oleh kerana bas tak boleh masuk tu, jalan dia sempit, kecil dah. Jadi kita terpaksa tukar, pi dengan van saja. Maka peserta yang sepatutnya kita hadir dalam 40-50 orang, terpaksa dikurang-kurangkan tinggal 10 orang saja. Dengan sebab keadaan kampung tu tak mengizinkan untuk mana-mana kenderaan besar lagi masuk dah. Kalau pi pun sekerak saja, kemudian kena jalan kaki masuk ke dalam. Nak lintas titi sementara tu pun dia kata takut, nama pun titi sementara no. Jadi insya-Allah esok selesai kuliah di Surah As-Sa'adah, saya dengan 10 orang sahabat lain akan ke sana membawa sedikit misi bantuan daripada ukhuwah muslimah, yang mana insya-Allah kita akan berkira-kira berapa rumah yang patut kita bagi, dan pemberian kami lebih kepada wang ringgit sebab mudah nak bawa no. Kita tak bawa tilam ke, dapur ke, gas ke, bantai kita tak bawa no. Bahkan baju juga kita tak alu-alukan untuk bawa nah. Kita tengok baju tu banyak sangat
sampai dia pun tak terpakai. Jadi kita bawa wang ringgit dah setakat hari ini kutipan kita 14,000 dah. 14,000 dah kita kutip. Alhamdulillah, terima kasih. Dan hari ini saya jalankan lagi kutipan. Sesiapa yang rasa nak bagi lagi, bolehlah menyumbang sedikit daripada infak. Tak kira lah berapa jumlah. Walaupun hanya 50 sen. 20 sen pun kita terima dah. Okay, baik. Baik, seterusnya kita sambung bacaan kitab Penawar Bagi Hati, iaitu sabda Nabi SAW. Kitab Jawi muka surat 24, dia duduk dekat, dia tulis nombor 2 kecil. Penghulu segala pekerjaan itu lapar. Satu titik. Kemudian sabda Nabi SAW, al-fikru nisful ibadah wa qillatu ta'ami hiyal ibadah. Sambung kat situ. Kalau kitab Rumi muka surat 62. Jumpa dah? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sabda Nabi SAW, al-fikru nisful ibadah wa qillatu ta'ami hiyal ibadah. Artinya berfikir itu setengah ibadah dan sedikit makan itu satu ibadah. Masih lagi berkisarkan tentang makan. Makan ni ialah amalan seharian yang kita buat. Bahkan kita sentiasa buat. Hari-hari kita buat. Daripada makan mendapat manfaat, daripada makan mendapat mudarat. Daripada makan mendapat keberkatan, daripada makan mendapat kemudaratan. Inilah yang dinamakan makan adalah satu hukum. Makan satu hukum lah. Hukum makan ialah harus. Apa takrif harus? Makan pun tak apa, tak makan pun tak apa. Kita sebagai manusia, jenis yang suka makan. Ada juga jenis yang tak suka makan lah. Dia tak suka makan apa pun. Dia makanlah kalau roti canai cukup bang 2 potong. Alahai, lekat celah gigi kalau saya. Kalau makan kari pak sekerat. Ni jenis yang tak berapa suka makan. Dia minum air sekerat-sekerat saja. Ada. Kering ya pun dia. Orang dia sihatlah, sihatlah. Mungkin tak membawa kemudaratan. Asal dia harus. Bagi orang yang suka makan, makan itu dia tukar daripada hukum harus menjadi hukum wajib. Wajib. Pagi wajib makan. Dia kata doktor kata pagi wajib makan, dia duduk pegang situ. Kan yang doktor pesan malam jangan makan tu dia tak ambil. Doktor pesan pagi wajib makan. Mau kata bawa mudarat. Asal hukum harus. Bila dijadikan wajib, maka ianya boleh membawa mudarat dan boleh membawa manfaat. Yang mana ulama kita ni dia nak ajak kita sama-sama berbicara tentang ilmu akhlak, ilmu adab ataupun ilmu tasawuf. Perbicaraan tentang cara pemakanan kita. Dan cara macam mana Rasulullah SAW mengambil makanan. Yang mana Nabi bersabda, Nabi berpesan melalui hadis baginda, al-fikru nisful ibadah. Berfikir itu sebahagian daripada ibadat. Berfikir ni, apa yang kita fikir? Sesuatu kejadian tentang kebesaran ciptaan Allah. Pada kejadian langit dan bumi, bulan dan bintang, tumbuh-tumbuhan, bukit bukau, berfikir pada kejadian binatang, berfikir pada kejadian penciptaan manusia. Yang mana kata Rasulullah, apabila kita berfikir sedemikian, maka ia mendapat satu ibadah. Okay, kita tak pandai nak fikir, seorang-seorang tak boleh fikir. Kita mungkin boleh membaca fakta sains berkenaan dengan kejadian.
Kita boleh baca Al-Quran, tafsiran dan terjemahannya. Mengajak kita sama-sama untuk berfikir. Tafakkuru fi khalqis samawati wal ard. Memikirkan pada penciptaan langit dan bumi. Ianya adalah sebahagian daripada ibadah. Yang mana kata Nabi SAW, satu saat ni ada yang ulama menafsirkan 1 jam. Ada ulama menafsirkan satu masa. Dia tak terletak pada berapa minit, berapa jam. Satu masa atau satu ketika kamu ambil ruang dalam diri kamu untuk memikirkan tentang kejadian penciptaan Allah pada kejadian kamu, kejadian langit dan bumi, kejadian tumbuh-tumbuhan dan juga binatang. Pahala dia seperti mana kamu beribadah sembahyang sunat 60 rakaat. Itu kelebihan berfikir. Maksudnya kalau kita berfikir, kita dapat sebahagian daripada ibadat. Kalau pagi ni mungkin kita hanya sempat solat duha 4 rakaat. Tapi bila kita masuk di dalam majlis ilmu, sejam kita duduk, kita dapat pahala macam mana kita solat sunat 60 rakaat. Besar pahala dia nak. Yang mana solat sunat tersebut diterima tanpa hijab. Tak ditolak. Kita duduk sejam dari pukul 9 sampai pukul 10. Maka Allah Ta'ala kirakan pahala kehadiran kita, pahala kita duduk mendengar dalam majlis ilmu ni, seperti mana sembahyang sunat 60 rakaat. Banyak Allah Ta'ala nak bagi. Dia kata sebahagian daripada ibadah. Tetapi jikalau kamu kemudian kata Rasulullah, wa qillatut ta'am hiyal ibadah, dan kurang makan. Maksud dia bukan dia kata jangan makan, kurangkan makan. Ialah ibadah. Kalau kurang dapat satu terus. Kalau kita hari-hari makan kita sehari 2 bungkus nasi lemak, berkuranglah. Berkuranglah, tinggal sebungkus. Kalau biasanya sebungkus berkurang tinggal setengah. Kalau setengah, kalau ada orang tukar nak berhabis tak apa. Tapi kalau tak ada orang nak berhabis, sayang. Ada orang dia suka makan roti cicah kopi. Saya. Roti tu, roti 4 segi lemak tu, makan tekat-tekat 2-3 keping sudahlah. Ni dia bagi 1 nerai tu habis. Kan 1 nerai roti pimpong tu. Makan 2-3 keping sudahlah. Kata Rasulullah, haba-haba nak betul tulang belakang. Kok tak lagi sampai tak boleh betul punya lapak. Makan 2-3 keping. Kalau dia cicah tu dia ralit, sedap-sedap habis nerai. Itu berhenti. Ini kenyang lebih dah ni. Itu mudaratnya. Tapi kalau kita boleh mengurangkan dia, kata Rasulullah, kita kurang kerana Allah. Kurang kerana Allah. Maka kekurangan kita dari segi pengambilan makanan itu dikira satu ibadah. Masya Allah. Kita jangan kutuk dia ni nak diet lah. Sebenarnya dia, kalau dia kurang makan kerana Allah dan Rasul, dapat satu ibadah. Jadi kalau dia kurang makan kerana dia nak kurus, dia nak sihat, dia mudah nak sembahyang, dia mudah nak duduk, nak berdiri, nak berjalan, memudahkan dia beramal soleh, dapat satu ibadah. Ikut kepada niat masing-masing. Ataupun dia nak kurus kerana dia nak tunjuk dekat orang body dia, kan bila dah kurus nak kena pamer pula lah. Kena pakai baju bagi ketat-ketat. Itu mendatangkan kemudaratan, walaupun perbuatan tersebut merupakan satu ibadah seperti yang disabdakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Nabi lagi, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalukum indallahi ta'ala atwalukum ju'an wa tafakkuran wa abghadukum ilallahi ta'ala kullu akuli syarubin naun. Artinya yang lebih afdal daripada kamu pada sisi Allah Ta'ala
yang lebih lama kamu lapar dan berfikir yang lebih dibenci daripada kamu kepada Allah Ta'ala tiap-tiap yang banyak makan, banyak minum, banyak tidur. Allahu Akbar. Nah, ni semua ada penyakit ni kat kita, no? Allah Ta'ala ni dia paling sayang, dia paling suka, yang paling terbaik, yang paling afdal di sisi Allah Ta'ala ialah atwalukum ju'an, orang yang banyak lapar. Okey, baik. Kalau di sini diartikan banyak lapar ni orang yang rajin berpuasa. Pahala puasa pun dia dapat, pahala berlapar pun dia dapat. Nah, yang mana dikatakan berlapar itu adalah satu ibadah. Tetapi yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala ni dia kata orang yang banyak makan, bila dah banyak makan menghadirkan banyak minum, bila dah banyak minum terjadilah banyak tidur. Tu punca dia. Nah, punca kenapa dibenci oleh Allah sampai tak boleh tersek sikit lapar. Tak boleh tersilap sikit lapar. Tadi kita tengok dia makan dah. Saat lagi dia tengok muka kita, dia kata pula lapar. Bukan hang makan dah kata ni. Hang makan tadi. Ni lapar pula. Saat lagi lapar pula. Pagi makan. Pukul 10 saat lagi balon pula. Pukul 12 lagi makan pula. Saat ni pukul 3 ada abang sikit. Petang saat ni cucuk sepedak. Tak salah makan cucuk sepedak tu kan. Tapi hang bubuh sampai sebiji, dia kembung macam mie gendang tu. Lepas tu pesalah kat sepedak. Benda tu sebenarnya tak salah, saya kata anak. Benda makan ni dia tak salah, yang salahnya kita. Kita tak mau ikut peraturan yang telah digariskan oleh Rasulullah. Kita tak mau ikut apa yang Allah Ta'ala suka. Kita makan sampai tak sedap diri, no? Lagi tak terenyak tu. Kata orang tua-tua lagi tak berdek makan sampai berdek Lepas tu dia tak stop. Bila dah dia makan banyak, maka menghadirkan banyak minum. Makan pun banyak, minum pun banyak. Last sekali mengantuk lah sampai tak boleh nak celek mata. Dia perut dia kenyang. Tambah pula kalau makanan tu dia tak cek daripada halal ke haram ke, pendapatan duit yang dia main tu, ataupun mungkin bahan pemakanan tersebut halal ke haram ke, lagi membawa kebinasaan pada si pemakan tersebut. Dan satu lagi sabda Nabi SAW, ma mala'a banu Adam wi'aan syarran min butnihi hasba bani Adam luqaimatu yuqimna sulbahu. Artinya tiada memenuhkan manusia akan bijana yang lebih jahat daripada perutnya. Itu dia. Kata Nabi SAW, bijana yang paling jahat sekali adalah perut. Memada akan manusia oleh beberapa suap yang membetulkan akan tulang belakangnya. Kata Nabi, cukup-cukuplah. Maksud dia, cukup-cukup, sudah-sudahlah. Makan tu sekadar nak bagi betul tulang belakang sahaja. Kalau kata ayam, 3-4 ketul baru cukup. Seketul pun tak habis dah. Tu kita kata kenapa Allah Ta'ala jadikan orang yang berusia seperti kita. Kita nak berusia nak. Ada siapa yang tak mau mengaku dia berusia? Kurang dari segi pengisian makanan. Dia tak boleh nak masuk dah. Sebenarnya kita tak boleh masuk dah. Tak ada lah macam waktu tengah nak membesar dulu. Masya Allah. Kalau kata orang suruh makan, takat-takat sepinggan nasi tu dia duduk terkecak-kecak lagi. Dia nak lagi. Dia nak lagi. No? Dia nak lagi sebab apa? Sebab tak cukup. Tapi dia main dah. Tahap-tahap lagu kita ni. Rasa-rasa nasi lemak sebungkus. Lah ni nasi lemak sebungkus tak banyak mana lah. Satu je. Tambah lah ni telur mahal. Saya tak tahu lah. Sebiji telur tu dia berpotong 10 kot. Nipis-nipis je. Kita buka nasi lemak. Tengok telur besar tu. Marah pula tu. Hama besar-besar hampir kebun sendiri lah tu. Marah pula kat telur ayah halus tu. Halal Memang halal. Benda halal kot kan.
punyalah sikit. Apa susah? Mangkit pergi rebus sendiri. Makan. 2-3 biji telur. Tak apa, dia kata makan telur banyak bagi. Allah kata, aku paling benci hampa isi bijana. Maksud bijana di sini, bekas. Dah? Saya duduk heran apa dia bijana ni apa. Bijana ni bekas. Dah? Bekas ataupun tempat simpan makanan. Yang paling jahat sekali ialah perut. Perut. Apa yang ada di dalam perut kita ni, yang mana kita isi sampai penuh, itulah bekas yang paling Allah benci. Lagi tak penuh dia tak berhenti. Berpada-pada. Hari ni Allah uji kita dengan pemakanan, subhanallah. Banyak sungguh. Anak-anak yang manis, anak-anak yang kerah, anak-anak yang cayak, anak-anak yang lemak, anak-anak yang masin. Anak-anak yang tak lemak, tak masin. Anak-anak yang sejuk, anak yang panas, semua ada. Subhanallah. Ujian buat kita. Untuk mengisi bijana kita. Bubur dalam perut kita. Kita ni makan sampai tak ada had. Apa juga yang ada, kita ambil. Kita ambil. Saya ingat saya pernah dijemput satu seminar. Seminar ni, dia kat tempat makan biasalah kalau kita pergi hotel ni kita duduk makan. Saya kalau sampai mana-mana tempat, kalau terlampau banyak makanan, saya tak ambil nasi. Tahu tak sebab apa saya tak ambil nasi? Sebab saya nak makan benda lain berjenis-jenis. Jahat. Bijana yang paling jahat. Kalau dia ambil nasi, perut dia jam. Dia tak boleh bubuh apa, dia tak boleh bubuh dah. Tutup dah. Tapi dia tak mau ambil nasi. Dia nak ambil tu, dia nak ambil ni. Lepas tu, yang tukang budak, yang tukang makan, kita bila habis makan, dia angkat terus pinggan kita. Kalau kita pergi makan di kedai, kita kata orang kedai tu korang ajar aku tak dah mangkit lagi, dia dah angkat pinggan. Tapi kalau kata pergi hotel, kita kata biasalah. Itu semua set dalam minda kita lah. Bila nak kata kat orang lah. Lepas tu dia kata, Tazah dia kata, hotel ni ada 7 dapur. 7 dapur, 7 jenis makanan. Tazah baru ambil hak yang Malaysia punya. Ada hak Cina punya, ada hak Jepun punya, ada hak Korea punya, ada hak India, Pakistan, Turki. Pergi ambil dia kata. Allahu Akbar. Subhanallah. Dia cuma pergi rasa sikit. No? 7 dapur. Dia habis lah ni dapur Turki, ini dapur India, ini hak Pakistan. Dia kata pergi tengok subhanallah. Allah Ta'ala cambah makanan. Kalau kita ini tamak, nescaya kita singgah 7 perhentian. Lepas tu mata orang berangkat balik. Apalah yang kita cari. Walhal, benda makan ni, Allah Ta'ala bagi dekat kita, memanglah percuma tu. Sedap dia masa dia lintah masuk ke dalam mulut je. Dia singgah di lidah, sedap dia tak tu je. Dia masuk dalam perut, dia jadi apa? Najis. Kalau dia tak sampai pergi ke usus berak tu, dia jadi muntah. Kalau kita bawa keluar balik ke mulut, dia akan jadi muntah. Muntah sekali kita nanti tengoklah keluar macam-macam warna. Kalau hang makan jagung tu ada jagung lagi, makan cendol tu ada cendol, hang makan kacang tu ada kacang lagi. Kita marah ambil dah makanan tu, walaupun dia ambil dari 7 benua. Kita marah ambil, tak marah. Dia dah jadi najis. Hak yang sedap masa dia lintah ke mulut dengan pandangan mata. Pandangan mata kita ini dihiasi dengan kehendak nafsu. Kita pun isi dia. Dia yang kata Allah paling benci bekas ni. Bila dia masuk melebihi had, itu menyebabkan kita tak boleh nak terima. Itu jadi muntah. Terpaksa muntah. Penuh. Sampai dah nak bercakap pun tak boleh. Nak tunduk pun tak boleh. Tadi kata Rasulullah sekadar membetulkan tulang belakang. Ni bukan kata betul dah. Nak bengkok sampai tak boleh. Cekang. Awak cekang. Tak boleh nak bengkok. Rasulullah kata pada-padalah makan. Sekadar nak bagi betul tulang belakang je. Jangan kata betul sampai mengediang dah ni. Faham apa kata mengediang dah?
Sampai ada tahap mengediang dah, tak boleh nak bengkok. Penuh, terlampau penuh. Bijana ni lah yang paling sangat dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita semua ada bekas ni kita semua ada. Sebenarnya perut kita dia tu macam belon Perut kita ni macam belon. Bila kita isi dia banyak, dia kecekang, kembung. Bila korang dia kecuk. Kalau nak tengok kita sihat, kata sihat kan kita puasa tu. Orang puasa ni dia sihat Kan kata Imam Syafi'i, kalau kamu sakit maka berpuasalah. Ada suruh orang sakit puasa. Orang sakit lah nak pergi makan, padahal dia sakit, dia tak boleh makan. Menyebut akan segala hadis ini Ibnu Imam Al-Ghazali di dalam kitab Al-Arba'in fi Usuluddin. Hadis yang kita baca tadi, iaitu diambil oleh Imam An-Nawawi di dalam kitab Al-Arba'in fi Usuluddin. Yang cerita jangan makan, jangan makan sampai banyak-banyak. Rasulullah Allah Ta'ala paling benci orang yang mengisi makanan sampai penuh, memadailah makan dengan sekadar membetulkan tulang belakangnya. Dan ketahui olehmu, ini faedah faedah lapar. Tadi dia abang mudarat makan, dia abang faedah lapar. Kalaulah kita ni rajin lapar, maksud di sini berpuasa, ataupun menahan daripada makan dan minum, ataupun mengurangkan makan. Kalau kita berlapar, ketahui ilmu bahasanya lapar itu beberapa faedah. Setengah daripadanya nipis hati. Dia bukan nak cerita pasal nipis perut. Setengah daripada faedah berlapar itu nipis hati. Tulis kat nipis hati itu nombor 1. Nombor 1, kalau kita rajin berlapar, akan nipislah hati. Apa maksud nipis hati ni? Ringan hati. Ringan hati. Hingga mendapat ia akan sedap mengerjakan ibadah. Ringan hati dia. Dia tak ada bagi banyak-banyak alasan bila mana perut dia lapar. Kalau kata dia tidur malam dalam keadaan dia tak makan apa, esok dia senang bangkit bertahajud. Tapi kalau dia tidur makan kenyang, dia susah lihat semua, dia cari alasan untuk tak bangun. Tak apalah, tahajud bukan wajib pun. Sunat saja kot. Tak lagi bangkit subuh sekali lah. Ni pening kepala, tak boleh nak bangkit. Ni sejuk, hamba baru tidur saja. Semalam tidur lambat, awak tidur lambat, makan banyak. Tak boleh nak tidur awal-awal. Tidur bagi lambat. Bila dah tidur lambat, nak bangkit pagi pun susah. Apabila orang yang berlapar, nipis hatinya, maka dia tak boleh lena lama-lama. Dia bangkit, dia rasa puas tu. Dia rasa lama dia tidur. Itu kata musannif. Baik. Dan dia kata, apabila nipis hati dia, sedaplah mengerjakan ibadah. Kita makan nasi, atau makan apa bagi kenyang-kenyang, buka Quran pergi baca. Dia tak berapa nak boleh baca. Tengok dari segi ibadat tak banyak mana takat tu saja. Lepas tu, kalau dah kata sembahyang wajib sahaja. Sunatnya malas. Dan setengah daripadanya, ni yang kedua. Tadi yang pertama nipis hati. Dan setengah daripadanya, ni yang kedua, cerdik hati kerana kenyang itu menyebabkan bodoh. Ambil kau. Tapi dia kata kat kita jangan kita kata kat kita, sudahlah. Dia kata kalau kata kita berlapar, faedah yang kedua, kelebihan yang kedua ni, hati dia cerdik. Hati dia cerdik. Kerana kenyang itu menyebabkan bodoh. Baik. Kita nak tengok kita ni cerdik ke tak cerdik. Ayat kursi dimulai dengan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Betul tak? Kau wa ilahukum. Kau wa ilahukum. Kau wa ilahukum Wa ilahukum tu dah ayat lain tau Dia main cantum dengan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Makna dia apa? Makna dia apa? Kekanda-kekandaku Allah
La ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tidak ada Tuhan melainkan dia yang hayy. Apa maksud hayy? Hidup. Qayyum, berdiri selama-lamanya atau berdiri dengan sendirinya. Bila disebut di situ, ni nak tengok kecerdikan kita. Punya baca ayat kursi dah, puang kata. Tapi tak faham. Pasal apa? Sebab kebodohan. Jangan marah dah. Apalah saya pun. Apabila kita baca ayat kursi tapi kita tak tahu apa. Walhal ayat kursi ini dia adalah perbendaharaan aras yang paling besar. Ayat kursi ini. Perbendaharaan. Perbendaharaan ni apa? Harta simpanan di aras yang paling besar ialah ayat kursi. Pasal apa dia jadi lagu tu? Kerana dia dimulai dengan puji-pujian bagi Allah selepas kita menafikan Allah Ta'ala itu daripada bersifat syirik. Yang ini kita kata, lafaz ikrar, Allah tidak ada Tuhan melainkan dia yang hayy, yang hidup dan berdiri dengan sendirinya. Bila dah kita kata Allah Ta'ala itu hidup dan berdiri dengan sendirinya, benda hidup. Tentu ada sifat-sifat di dalamnya. Apa dia sifat dia? La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah itu tidak pernah mengantuk. Apatah lagi nak tidur. Yang kita ni, hiduplah kita. Kita hidup. Hidup dengan cara kita, hidup untuk makan. Bukan makan untuk hidup, hidup untuk makan. Maka biasanya kita yang bodoh ni selalunya mengantuk dan tidur. Tidak? Nak tahu bodoh tak bodoh kita? Selalunya mengantuk dan tidur. Baru bagi tidur, nak tidur pula. Bukan tadi dah lena pula. Tambah kalau majlis ilmu, lagi mengantuk no. Mengantuk sungguh-sungguh. Hamba dia baca apa ya. Bila mai saja majlis ilmu, mengantuk. Walhal, kalau kita tak pergi belajar, kita tak pergi mengaji, kita tak pergi kuliah, kita tak tidur pun waktu tu. Tapi kalau nak tidur, pergi majlis ilmu. Oh subhanallah. Bagi dia duduk-duduk je. Masuk duduk tu kira sekali patahlah kepala. Tak patah ke depan, patah ke belakang. Ada yang terlagut nak sampai ke atas. Sebab apa? Majlis ilmu ni majlis yang penuh dengan ketenangan. Majlis yang penuh dengan ketenangan. Syaitan kata aku nak buat macam mana nak bagi dia tak dengar. Senang je. Cuma hampir bergantung kat pelepuk mata dia. Hampir bergantung dekat pelepuk mata dia. Sebelah-sebelah pergi orang 10 ekor sudahlah. Sampai tak boleh nak selit. Kita pun elok pejamnya mata diiringi dengan mimpi. Pandai lah tu lah. Bila dia iringi dengan mimpi, lalu tu juga mimpi tu. Boy. Selit-selit, wallahualam. Habis hari. Ni yang bila kita sebut tentang Allah, memang dia tak pernah mengambil makanan. Kalau dia ambil makan, dia tentu seperti manusia biasa. Tapi orang yang cerdik, dia fikir Allah itu maha hidup. Bila dia maha hidup, tetapi hidup dia tak macam hidup kita. Dia tak pernah mengantuk. Apatah lagi nak tidur, mengantuk pun tak. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Lahu ma fis samawati wal ardh. Bagi dialah yang memiliki apa yang ada di langit dan di bumi. Kita ni diri sendiri pun bukan milik kita, no? Nak kita ni fakir. Kita ni miskin. Kita ni tak ada apa-apa. Allah juga yang memiliki. Syaitan ni, kalau dia dengar bacaan ayat kursi, dia terbakar lah. Dia akan hangus terbakar. Begitu juga dengan jin-jin kafir. Bila dia dengar bacaan ayat kursi yang dibacakan, dia terus akan terbakar, hangus. Kemudian jatuh. Dapatkan kita hak tak kerti apa ni, hak yang makan kenyang penuh dengan kebodohan ni, jadi semula. Kitalah yang menghidupkan dia dengan kebodohan kita. Dia kata kalau nak tahu kita ni bodoh tak bodoh, cuba tafsir ayat kursi. Ayat kursi ni paling popular lah saya kata . Suruh budak-budak pun pandai mengalunkan ayatul kursi. Kita dengan diri ni alhamdulillah boleh.
Cuma kita tak tahu apa kehendak ayat kursi. Kalau cerita pasal ayat kursi panjang lah. Panjang hingga diakhiri dengan apa? Apa yang terakhir? Wala ya'uduhu hifdhuhuma wahwal aliyul azim. Dia mula dengan hayyul qayyum, yang hidup berdiri dengan selama-lamanya. Dia akhiri dengan aliyul azim, yang maha tinggi lagi maha agung. Nanti kita cerita rahsia ayat kursi. Nak tahu tak? Nak tahu jangan makan lagi banyak. Serupalah dengan orang hak atas ni pernah. Samalah dah. Okey, baik. Itu menyebabkan bodoh. Dia heran awak lah. Aku ni tak apa nak cerdik. Aku punya pasal makan lebihan. Pasal tak cerdik-cerdik, no? Baik. Yang ketiga. Tadi yang kedua, cerdik hati. Orang yang rajin berlapar ni, cerdik dia. Yang ketiga, setengah daripadanya memecahkan keinginan, mengerjakan maksiat dan mengerasi atas nafsu yang sangat menyuruh dengan kejahatan. Dia kata, orang yang berlapar ini, faedah yang ketiga dapat memecahkan keinginan untuk mengerjakan maksiat dan mengerasi atas nafsu yang sangat menyuruh dengan kejahatan. Orang yang berlapar, yang mana kelebihan dia menghindarkan daripada mengerjakan maksiat. Daripada menurut kehendak nafsu yang sentiasa menyuruh ke arah kejahatan. Itulah kelebihan apabila kita banyak berlapar. Itu yang ketiga. Dan yang keempat. Dia tulis itu dah setengah tulislah nombor 4. Daripada ringan tubuh bagi sembahyang tahajud. Saya sebut dah awal tadi ringan tubuh sembahyang tahajud dan mengerjakan ibadah dan hilang mengantuk. Yang ni menegak ia daripada ibadah. Itu dia kelebihan dia Hak yang keempat, ringan badan nak buat sembahyang tahajud. InsyaAllah senang bangun. Kalau ada yang kata awak dia susah sangat nak bangkit tahajud, maka berlaparlah. Daripada bila? Okey, kalau kita tengok baginda sallallahu alaihi wasallam, cara baginda berlapar. Seperti mana yang telah diberitakan oleh Anas bin Malik, Rasulullah makan sehari sekali. Sehari sekali. Waktu bila? Tak kira waktu bila pun. Itu berapa yang dia dapat makan, sekali tu saja. Kalau kata dia dapat pagi sekali tu je, esok pagi pula. Kalau dia dapat makan tengah hari tu saja. Atau mungkin dia makan petang tu saja, esok pula. Kita kalau makan sehari sekali, tak tahulah apa nak jadi. Dia duk kata tu, aku makan kemarin tu. Kemarin pagi makan sebiji roti. Lepas tu tak makan apa dah. Dia duk kata tu lah. Jadi orang yang berlapar ni, maka mudah untuk dia sembahyang tahajud, senang bangkit. Kemudian yang kelima, hilang mengantuk dan menegak ia daripada ibadah. Hilang rasa mengantuk. Mengantuk ni selalu, macam saya sebut tadi, mengantuk ni penyakit sebenarnya. Di antara penyakit yang hadir di dalam diri orang yang terlampau kenyang adalah mengantuk. Kalau nak tahu, cuba kalau puasa, dia tak boleh tidur lama. Tidur sak je. Tapi kalau tak puasa, perut dia kenyang. Kalau nak tidur, ambil sunnah qailullah. Qailullah ni lebih kurang 15 minit, 20 minit atau setengah jam paling lama. Kalau hang balon sampai sejam, tu bukan qailullah dah. Kemudian dia kata, tadi yang kelima yang keenam, setengah daripadanya itu memada dengan sedikit daripada harta dunia. Itu yang kelima. Dia rasa cukup dah. Ini semua harta dunia. Macam saya sebut awal tadi, makan banyak pun sekadar nak lintah lidah aja. Lintah, kemudian masuk ke dalam perut, dia jadilah najis. Kita yang nak sediakan makanan ni lambat. Yang dapat nama tukang masak. Betul tak? Tukang masak dengan tukang kacau dapat nama. Padahal yang nak menyediakan tu paling lama. Cuba tanya orang yang tukang masak tu, dia pergi tomek je.
Dia pergi tauk saja. Bawang orang potong, ayam orang basuh, ikan orang bersiang, sayur orang potong. Semua orang buat. Tapi nama dapat kat dia. No? Dia tauk, dia lempak, dia habis. Tak mana garam, tak mana gula, tak mana apa-apa semua tak. Cabai orang blender semua. Macam tu siapa tak boleh buat no? Walhal penyediaan makanan itulah yang paling-paling rumit. Lama. Kita ni katalah nak balik pergi masak. Pergi tengok asam Jawa tak ada. Asam Jawa tak ada, tak apalah ganti dengan cuka katanya. Tengok garam tak ada, jam. Betul tak? Han nak ganti dengan apa? Ganti dengan kicap. Takkan buat gulai nak buat kicap kot. Buat cuka tak apa kalau asam Jawa tak ada. Tapi takkan bila ada garam tak ada nak buat kicap. Gulai tu jadi hitam. Ha? Ni yang dikatakan penyediaan makanan tu berjam. Nak makan tu berapa minit? 5 hingga 10 minit. Kena yang jenis makan lambat ni, macam dia duduk kira je biji nasi lambat sungguh. Jemput halus-halus tu. Di antara perkara yang paling keji lah. Jangan makan terlampau lambat dan jangan makan terlampau cepat. Suat sampai besar-besar tu. Mana hari yang dia kunyah orang tak tahu no. Dia telan je no. Dan jangan terlampau lama. Tapi Rasulullah pesan kan, kunyahlah sampai 40 kali. Tak ada 40 kali. No? Tak ada 40 kali. 4 kali kunyah, selesai. Rasulullah dia kan makan banyak no. Sikit sangat-sangat lah. Sikit sungguh sehari sekali. Kita ni kadang orang tanya hang berlapar tak? Merung tak lapar lah. Pagi makan, tengah hari makan, petang makan, malam makan. Nah, makan sungguh-sungguh lah ya Allah. Adapun kenyang itu maka ada padanya beberapa kebinasaan. Tadi lapar, dia habaq beberapa faedah. Yang ni kenyang pula. Binasa kalau kenyang. Pertama, ketiadaan sedap mengerjakan ibadah dah tentu. Nah, nak duduk pun rasa tak seronok bila perut kita kenyang. Kedua, menambah keinginan nafsu. Macam-macam lagi dia mahu. Ketiga, ketiadaan kasihan akan yang miskin. Tak teringat langsung kat orang miskin. Bila dia kenyang. Okey. Kita ni kat mana pun kena susah dulu no, baru kita teringat kat orang miskin. Kita ingat waktu kesusahan kita, kan baru ni kita diuji dengan tak ada air kan. Ada tempat yang tak ada air. Ada tempat yang Allah Ta'ala bagi ada air. Betul tak? Yang tak ada air ni, kita fikir masa tu. Waktu bila? Waktu kita nak membuang. Kita nak buang air. Nah. Habis air tu lah kita nak masak. Nah. Kita guna dah air untuk kita buang air. Nama pun buang air. Tak kira lah air besar ke air kecil ke. Kalau kecil buang kecil lah. Kalau besar buang besar lah. Nah. Lepas tu, tinggal sikit lagi untuk nak masak. Bila nak masak, nak kena basuh. Kalau kata bersiang ikan ke ayam ke udang ke, kena basuh. Kemudian kalau kata nak masak sayur, kena basuh. Nak masak nasi, kena basuh. Tak payah masak lah, hari ni ayam tak ada. Pergi beli di kedai. Di kedai, lagi dia susah nak basuh. Betul tak? Lagi dia susah nak basuh. Dia pula banyak benda dia. Dia bukan nak beli ikan 2-3 ekor lagu kita di rumah. Dia kena beli 2-3 kilo. Dia nak basuh macam mana? Kita ambil mudah. Tak payah masak hari ni. Ayam tak ada, kita pergi beli. Walhal semua kedai tak ada ayam. Baru Allah sekat buka, Allah Ta'ala tahan ayam daripada langit turun tu. Allah Ta'ala baru sekat dia baik-baik besar tu. Kita di sini dah rasa susah dah. Mandi kita tak boleh beruduk dengan jumlah air yang terhadkan. Kita kenang tak mana tak? Kenang si fakir miskin yang berada di Afrika. Yang berada di Somalia. Mereka ni nak angkut air saja. Berjalan kaki sampai 3-4 kilometer. Bawa balik dalam satu tong kecil tu saja. Suruh anak-anak yang pergi ambil. Banyak mana lah kudrat budak-budak nak boleh bawa. Kalau tak bawa tong tu, bawa dalam bekas terbuka. Sementara nak sampai rumah habis. Tinggal sekerat. Bagilah tong tu dia heret. Kau jalan nak bawa balik. Bawa balik main mak tu nak masak.
Guna ayat yang terhad. Kita tengok, kita kata kotornya, tangan tak basuh. Dia lap saja di baju dia. Kalau dia basuh tangan dia nak buang ayat tu. Nak buang ke dia nak minum? Sebab lebih berharga ayat tu untuk diminum daripada dia nak basuh tangan dia. Nak basuh muka dah sekali lah. Dah. Jadi dia pun cuma bertayamum. Sebab ayat yang ada tu semata-mata untuk makan saja. Hanya boleh tayamum. Tayamum dengan apa? Debu. Tayamum dengan debu. Masa tu baru kita fikir, rupanya susah kalau tak ada ayat. No? Susah sangat-sangat. Allah Ta'ala kata, kalau aku tahanlah daripada langit, air daripada menimpa ke bumi, apa jadi pada manusia? Sebab tu bila ada, ya Allah, lupa diri. Basuh sebiji camca. Sebiji camca basuh. Punya lama. Buat apa basuh camca? Subhanallah. Han tak kenang ke zaman susah? Sebab tu Rasulullah waktu sahabat ambil sembahyang, dia pun singgah di wadi dah. Wadi ni lembah berair. Sahabat singgah ambil sembahyang. Sahabat seronok tengok ayat banyak. Ambil ayat sembahyang dengan begitu banyak. Kata Rasulullah, jangan membazir. Sahabat kata, ayat tengah banyak ni. Dalam tasik lah, dalam lembah. Walaupun banyak, kata Rasulullah, jangan kamu membazir. Kerana apabila kamu beruduk dengan air yang berlebih-lebihan, maka itu menyebabkan kamu melakukan pembaziran. Dan pembaziran itu adalah saudara syaitan. Bukan cerita banyak ke sikit. Cerita bab pembaziran. Kita ni kalau dah kata ada banyak tu, basuh kaki, sudah ambil sembahyang kan? Kita ambil sembahyang, last kali basuh kaki. Punya lama lah basuh kaki. Cuba tahan ayat kita basuh kaki tu, tengok berapa banyak. Setimba. Nah, jahat kita ni. Tak kenang pada yang miskin. Bila mana? Bila terlampau mewah. Bila terlampau kenyang. Kerana apabila ia kenyang, nescaya yang ia akan sekalian manusia semuanya kenyang. Bersalah lapar. Bila dia kenyang, dia akan anggap semua orang kenyang. Tak ada pun yang lapar. Maka ia sebab bagi kasihan belas akan orang yang miskin. Kalau kata kita ni rajin berlapar, dialah menjadi satu penyebab untuk kita berbelas kasihan pada yang miskin. Dan inilah setengah daripada hikmah wajib puasa. Inilah hikmah. Hikmah ni maksud dia apa? Kelebihan kenapa Allah Ta'ala menyuruh kita ni berpuasa, kerana satu-satu ketika untuk kita mengenang ada orang yang lapar. Macam mana kita ada duit, kita puasa. Kita ada duit, kita nak beli tapi kita tak boleh makan. Dengan sebab kita berpuasa. Puasa tu bukan sunat. Kalau sunat aku buka dah. Tapi pasal wajib, tak boleh buka. Ada pendapat Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Pendapat qaulil yang qadim, kaum terdahulu. Sesiapa yang berpuasa Isnin Khamis. Puasa Isnin Khamis, dia terlupa, dia termakan. Maka puasanya tak boleh diteruskan. Sunat Isnin Khamis. Tetapi kalau dia berpuasa sunat yang ada hari-hari tertentu. Contohnya, dia puasa yang hari tertentu, Arafah. Dia puasa Ashura. Itu hari tertentu yang dia main setahun sekali. Dia puasa sunat. Kalau dia terlupa, dia termakan, dia boleh sambung puasa. Tapi kalau dia puasa Isnin Khamis, ini pendapat qaul yang qadim, maksudnya qaul terdahulu. Bukan qaul terkemudian, qaul terdahulu. Dia kata Isnin Khamis ni selalu mai. Tiap-tiap minggu dia mai Isnin Khamis. Jadi kalau hang tak boleh Khamis ni, hang mungkin boleh Isnin depan. Hang mungkin boleh Khamis depan. Tapi kalau Arafah, dia takkan mai dah. Melainkan tahun depan baru dia mai. Begitu juga Ashura. Kalau hang puasa sunat Ashura, hang terlupa termakan, hang boleh tutup balik puasa tu, boleh sambung. Sebab Ashura dia akan mai tahun depan baru dia mai pula. Dia kata hari-hari tertentu. Tapi kalau dia Isnin dengan Khamis, maka dia tak boleh sambung lah. Rezeki tu Allah bagi. Okey, itu pendapat qaul yang qadim. Pendapat qaul yang jadid, boleh diteruskan. Kita lupa nak buat macam mana. Kan? Kawan tu kata, jom kita pergi nak roti canai, jom. Elok habis roti canai sebiji, Allah aku puasa.
Dia kata, hang puasa sunat kan? Makan lah. Dia tak boleh sayang. Dia kata sayang. Ni hak yang jarang-jarang jadi lagu tu pula lah. Kalau yang selalu dia sentiasa ingat lah. Sentiasa dia ingat. Dan dia kata keempat, lemah daripada mengingatkan ilmu yang memberi manfaat. Sebab kenapalah kita suka lupa. Dengan sebabnya suka makan. Lemah nak ingat ilmu. Waktu ni, kalau kata orang yang suka menghafaz, tak kira lah dia hafaz apa pun. Dia hafal doa ke, dia hafal Al-Quran ke, dia hafal Al-Hadis ke, maka disunatkan untuk banyak berlapar. Kerana sesungguhnya perut yang lapar itu dapat mengisi ilmu pada ingatan. Dan perut yang terlampau kenyang tu banyak mengisi mengantuk pada mata. Kemudian yang kelima, bahawasanya orang yang sempurna iman itu pergi datang ia kepada masjid, dan orang yang banyak kenyang itu lagi datang ia kepada jamban. Itu dia. Kasak lah. Kasak bahasa dia tu. Orang yang lapar ni, dia kira nak pergi masjid lah. Dia nak pergi tempat-tempat barang ibadah tu. Tak ada apa nak buat. Kalau hak kenyang ni, dia tak boleh nak pergi mana. Kerja ada ulang pergi jamban. Kita ni kalau ulang pergi jamban, satu je kita fikir. Aku makan apa tak tahu. Betul tak no? Kalau kita dah ulang alik ke jamban ni, biasanya aku ni makan apa tak tahu. Yang jadi macam ni. Itu faedah berlapar. Kalau kata banyak lapar ni, dia kira, cuba tengok, kita kalau puasa kencing pun korang kan. Nak kencing apa habis dah ya. Kan? Membuang hak yang besar tu pun kurang. Hak pagi tu dia aktif sikit. Memang tengah hari nak ke petang tu, tak ada apa dah. Jadi adalah bolehlah gungang-gungang mengapai ilmu ke, buka kitab ke, baca doa ke, hafaz ayat-ayat Al-Quran ke. Sebab apa? Sebab dia menghadirkan kebijaksanaan daripada kelaparan tersebut dan menghindarkan kita daripada menjadi tetamu jamban. Tak adalah kerak-kerak sangat Nabi ke sana. Maka jika engkau berkata, sesungguhnya telah jadi kenyang, itu adat bagiku, maka betapa aku meninggalkan dia. Maka dijawab bahawasanya yang demikian itu mudah atas mereka yang menghendaki akan dia dengan diansur-ansur. Dia kata lagi ni, nak buat macam mana aku ni? Aku ni suka makan banyak, nak buat macam mana? Ini ayat dia. Kalau ditanya, nak buat macam mana? Aku ni adat dah bagi aku. Lagi tak kenyang, aku tak sudah. Nak buat macam mana? Maka dijawab, kita boleh mengurangkan makan secara beransur-ansur. Kalau tidak makan 2 biji roti, bagilah tinggal sebiji saja. Kalau makan 2 pinggan nasi, bagi tinggal sepinggan saja. Kalau sepinggan, bagi tinggal setengah. Kalau setengah, bagi tinggal suku. Yang daripada makan nasi suku-suku separuh tu kan. Eloklah dah macam tu no. Tak boleh lah suku-suku separuh teriak depan pinggan nasi dah. Tak dan nak kenyang lah. Tak dan nak kenyang, nak kena berhenti, dia susah hati. Allah ni diajak dah nah. Dia kata tinggallah secara beransur-ansur. Kurang sikit. Kalau kata makan kari pap, selalu makan 3 biji, berkuranglah 2 sudahlah kot. Dah ikut-ikut ni tak kenyang lagi ni. Cucuk badak, nama pun cucuk badak. Kan? Makan 1 sudahlah. 3. Mau tak jadi badak dah. Dan iaitu bahawa mengurangkan pada tiap-tiap hari daripada makanan engkau yang biasa daripada suap hingga mengurangi engkau akan sepinggan jalan sebulan. Korang sesuap. Kata ulama kita ni, korang sehari sesuap sudah. Dah kira tak kita makan sehari berapa suap? Kira tak? Saya tak pernah kira pun tu. Saya bubuh je kan. Dia kata kurangkan. Sampai dia kata sebulan, dapat korang sepinggan dah. Maka tiada nyata bekas mengurang itu pada diri engkau dan jadilah mesti ia adat engkau. Hang pun tak sedar rupa-rupanya dok korang nak makan. Dok korang sendiri lama-lama dia jadi adat dah. Makin lama makin sikit. Lah ni makan sikit dah no. Dulu boleh dia abang. Dulu banyak-banyak tu tak cukup lah ni tak boleh dah. Rupa-rupanya kita ni dikurangkan oleh Allah Ta'ala yang Maha Pengasih lagi penyayang. Kalau kita tengok orang yang sakit nak mati, tapi tak mau makanan Pertamanya
Dia takut bila dia mati, najis dia banyak. Bila najis banyak, kita yang menguruskan jenazah ni, bila jenazah tu najis banyak, menyebabkan kita bagi mandi dia lama tu. Lama sangat. Ha? Sampai selagi tak habis, kita kali dia keluar. Itu di antara musibah banyak makan. Sekalipun orang tu kurus. Ha? Kerana musibah daripada banyak makan tersebut mendatangkan kemudaratan ketika mana memandikan jenazah. Ada jenazah yang kita jumpa besar tapi tak ada najis. Tak ada najis. Masing-masinglah masing-masinglah atas anugerah Allah Taala. Tapi kita ni minta sangat-sangat minta dalam husnul khatimah, sebaik-baik kesudahan, agar orang tak bercakap apa-apa tentang keadaan jenazah kita. Fitnah ketika mati, agar orang tak sebut apa-apa tentang orang tengok kita nak mati ataupun orang tengok kita selepas mati. Ada yang Allah Ta'ala buka oleh kerana terlalu banyak makan, mayat tu berbau busuk. Apabila najis dia dibasuh di tempat mandi, orang yang duk tunggu ni bau. Bau sampai kepada khalayak di depan. Nak tegur orang tak berani. Saat lagi keluar orang pakat bercakap. Ambil busuk sungguh. Dapat disebut macam tu. Akibat daripada banyak makan. Sebab tu kita tengok kenapa orang sakit, Allah Ta'ala tak bagi dia lalu makan. Salah satu daripada penyebabnya, hikmah kenapa Allah Ta'ala tak bagi kita lalu makan ketika mana kita sakit. Jadi wallahualam, pemakanan ni memang kenalah. Semua orang makan. Tidak tak? Tak ada yang tak makan. Dia makan batu je. Ataupun dia hidu saja. Tak ada, kita ni tentang makan ni semua kita makan. Pada mana-mana majlis pun, lebih indah majlis tu kalau ada acara manislah muka dia pun. Kalau kata tak ada makan tu kira duduk punya lama. Apa pun tak ada. Marah. Walhal, itulah yang dimuliakan oleh Allah dan Rasul. Baik, Allahuakbar. InsyaAllah bulan depan kita akan sambung sikit lagi tentang lubang makanan. Kemudian kita akan masuk kepada bab seterusnya. Saya tak apa sihat Setiap kali saya nak pergi kuliah, saya nanti makan Panadol 4 biji. Saya nak, sebab minggu ketiga kuliah saya sebulan sekali. Kalau saya tak main bulan ni, bulan depan pula baru saya main. Saya rasa bersalah sangat-sangat. Tapi insyaAllah lah. Bukan Panadol tu bagi sembuh pun. Allah yang menyembuhkan. Dia tanya alat perantaraan. Tapi alhamdulillah makan lalu. Okey, wallahualam. Ada soalan nak tanya? Ya, silakan. Okey, baik. Terima kasih. Berkenaan dengan amalan menggunakan ayat Al-Quran tapi atas tujuan dunia. Betul tak soalan tu? Saya bagi contoh satu. Menggunakan ayat Al-Quran, di antara penggunaan ayat Al-Quran yang buat di atas tujuan dunia. Salah satunya beramal dengan ayat 1000 dinar. Boleh mendatangkan rezeki min haitsu la yahtasib, rezeki yang tidak disangka-sangka. Jadi dia beramal sebab nak jadi kaya. Sebab dia nak jadi kaya, maka dia beramal dengan ayat 1000 dinar. Sebelum subuh, selepas asar. Hakikatnya kita kena kerana Allah. Nombor satu letak kerana Allah. Yang kedua, rezeki itu nanti main sendiri. Kita faham rezeki itu bukanlah berbentuk harta dunia semata-mata,
Tetapi rezeki itu dia bersifat seperti sihat. Boleh buat baik, boleh buat ibadat, itu ada rezeki. Tapi bila kita jadikan ayat Al-Quran tersebut hanyalah untuk kepentingan dunia semata-mata, adakah dia satu ibadat? Tidak. Okey, baik. Pertama, ternafi dia daripada mendapat ibadat. Ternafi dia daripada mendapat ibadat. Kalau tak kerana ada kepentingan dunia, dia takkan beramal dengan ayat itu. Tapi oleh kerana kepentingan dunia, dia beramal. Satu lagi contoh kita bagi. Seorang berniaga, tak berapa nak maju. Minta nasihat. Mak dia kata, hang semayanglah sunat duha. Main sunat duha tu dia panggil rezeki. Membuka pintu rezeki. Dia pun semayang duha. Dia semayang duha dengan sebab nak bagi perniagaan dia laris. Bukan kerana Allah. Dan ibadat itu bukan ibadat yang ikhlas kerana Allah. Walaupun berbentuk ibadat. Tapi bukan ikhlas kerana Allah, maka hanya tertumpu kepada harta semata-mata. Harta yang bersifat dunia. Adakah dia dikira ibadah? Dia tidak dikira ibadah. Kerana ibadah ni mukhlisina lahuddin. Kenalah ikhlas dalam beragama. Yang selebihnya biarlah Allah Ta'ala yang punya kerja. Kita buat saja. Okey. Salah satu daripada di antara yang menarik pintu-pintu rezeki. Beramal dengan surah Waqiah. Beramal dengan surah Waqiah. Dia baca saja. Sedangkan pengisian surah tu dia tak tahu pun. Lepas tu dari segi tajwid dia lagi berterabuk. Panjang pendek dia semua tak betul. Dia beramal sebab menarik rezeki. Ibarat macam magnet. Kemudian orang yang beramal dengan surah Waqiah ini, diri dia akan dipandang mulia. Kedudukan darjat dia akan tinggi di sisi manusia. Hanya dapat di sisi manusia semata-mata. Di sisi Allah, tak ada. Jadi dia bukan dikira satu ibadah di sisi Allah. Melainkan kalau dia nak dunia, dia dapat dunia aja. Akhiratnya, tiada. Wallahu'alam. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kak Ana ya? Kak Ana nak tanya, macam dia kata, ada kita kena baca surah Al-Mulk kan waktu sebelum tidur. Kalau kita baca selepas maghrib tu, boleh tak Ustazah? Membaca surah Al-Mulk selepas maghrib. Baca surah Al-Mulk selepas maghrib, boleh tak? Kita kira sekali sebelum tidur. Sebaik-baiknya kita ni baca surah Mulk sebelum tidur. Tapi mungkinlah kan lama pun nak tidur kan. Sekali kita nak kena pergi ambil wudu, mungkin kita berwudu. Nak kena pergi cari Al-Quran, nak buka, nak tutup aurat dengan sepenuhnya. Maka boleh tak kalau kita sekalikan selepas maghrib, baca siap-siap. Baca siap-siap lepas maghrib, masa nak tidur sekali lagi tak payah baca dah. Boleh. Dibolehkan. Lepas maghrib tu kita tak ada apa, kita baca surah Mulk. Lepas kita baca Al-Quran, mungkin dah ada sukatan-sukatan kita baca. Kemudian kita akhiri dengan surah Mulk, kita sembahyang Isya. Selesai ibadah malam kita. Sekali nak tidur kita tak payah baca dah. Boleh, dibolehkan. Ataupun kalau nak baca selepas Isya, mungkin kita rasa macam lepas Isya sekali orang yang pergi surau, dia nak balik, dia nak makan, kita tak boleh baca Quran dah. Jadi kita baca siap-siap lepas maghrib. Itu yang dia kata kita baca siap-siap. Kalau orang Pulau Pinang dia kata baca dah ada. Baca dah ada. Saya tak payah baca dah, boleh. Dibolehkan. Namun yang paling afdal iaitu semasa hendak tidur. Kerana kata Rasulullah dia akan lantik 2 orang pengawal yang akan mengawal kita, mengawal rumah kita. Rupanya dia jadi Pak Gad. Dia akan jaga rumah kita daripada dimasuki mana-mana penjenayah, pencuri, perompak yang nak masuk. Dia akan jaga keselamatan rumah kita daripada terbakar. Dan andai ditakdirkan kita mati, ayat terakhir yang kita baca ialah surah Mulk. Dialah yang akan menjadi pengawal yang akan menjawab soalan munkar dan nakir di dalam kubur nanti. Maka termasuk di antara orang yang mengamalkan surah Mulk sebelum tidur terlepas daripada siksaan kubur. Wallahu'alam. Tapi boleh tak Kak Ana? Boleh.
Boleh, terima kasih Ustazah. Assalamualaikum Ustazah. Tak ada wudu. Uzur. Okey. Orang yang beramal dengan surah Al-Mulk setiap hari, tiba-tiba dia uzur. Uzur ni uzur syar'i lah. Uzur perempuan yang tak boleh baca dengan sebab haid. Okey. Apabila amalan ni menjadi rutin harian, ketika mana kita haid, maka kita dianggap sebagai membaca. Walaupun kita tak boleh baca. Macam tu juga kita semayang. Kita semayang hari-hari 5 waktu. Nah, tiba-tiba kita uzur, maka dikira kita baca. Ataupun kita bukan uzur syar'i, bukan haid. Adalah satu gangguan mungkin dengan sebab tetamu mai, kampau lama, balik lambat. Kita pun tak larat tunggu, dia balik-balik kita lena terus. Malam tu kita tak baca. Tapi kita memuliakan tetamu. Itu juga dikira uzur. Maka Allah Ta'ala kira kita baca. Sebab dia adalah amalan seharian. Dikira kita hadir, dia bubuh satu juga. Nah, macam tu juga kita, orang yang istiqamah berpuasa sunat. Dia puasa Isnin Khamis tak pernah tinggal. Tapi atas sebab-sebab tertentu. Minggu tu kawan baik dia buat kenduri. Hang tak salah puasa. Minggu ni aku tak rajin puasa. Minggu ni hang tak salah puasa, aku nak buat kenduri. Kita bagi laluan kepada sahabat tu. Nah, raikan, gembirakan hati dia. Maka dikira macam kita berpuasa sunat. Itu kata benda yang kita selalu buat, kita tertinggal dengan sebab ibadah yang lain, dikira sebagai pahala juga. Nah, sama banyak. Macam kita baca surah Mulk juga. Nah, wallahualam. Ustazah. Ya, Ustazah. silakan. Ya. Ustazah, macam Ya. kita ni orang kata ada yang boleh hafal tu tapi dia tak ada uduk, dia baca aja. Itu kira lagu mana? Okey, baik. Dia Membaca hafal lah, surah dia hafal. Al-Mulk dalam keadaan tidak berwuduk dengan sebab dia dia hafal. boleh menghafal. Hafal. Boleh. Syarat kita nak pegang Quran kena Dia ada tak pegang. ada Wuduk. wuduk. Tapi Ya. bila tak ada wuduk, Dia kita mengapai. boleh pula mengapai. Ya. Tak payahlah, betul tak? Baca Kita tak hak pegang, lain-lain tak pun sentuh. dah tentut ke apa ke. Sambil tidur pun kita boleh baca. Katalah kita ada teman sekatil. Ya. Teman sebelah katil kita, suamilah, siapalah lagi kan. Nah, kita ni ambil uduk siap dah. Naik atas katil, jangan sentuh. Siap kita bagi no entry ke dia. Aku ada uduk, jangan sentuh. Berdosa tu. Berdosa. Uduk itu hanya sunat. Saya jangan pegang. Nak baca surah Mulk. Boleh hafal ikut dah. Boleh hafal ikut. Tak payah tutup aurat pun tak apa. Tak payah ada uduk pun tak apa. Dah boleh hafal. Bacalah. Kali-kali kat muka dia lupa lah ayat nombor 15 ni. Tengok muka. Dah. Dah memang tak ada uduk pun boleh baca. Walaupun kita dalam keadaan tidak berwuduk, membaca surah Al-Mulk dengan cara tidak menyentuh Al-Quran, maka boleh. Ya. Kalau kata tengok kita photostat berlekat di dinding, tak ada wuduk pun tak apa, boleh tak? Jangan sentuh ayat dia saja. Kalau Al-Quran tafsir boleh, tak ada wuduk pun boleh. Syarat baca Al-Quran tak semestinya ada wuduk. Nak baca boleh baca, tak ada wuduk pun boleh baca. Kita yang ambil wuduk tu nak ambil keberkatan pada ayat yang mulia. Sebab sahabat Rasulullah dulu, mereka kalau nak sebut kalimah-kalimah Al-Quran, mereka takkan sebut selagi tidak ada wuduk. Tapi boleh. Kita boleh baca dengan tidak berwuduk. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum Ustazah. Apa dia? Okey. Laptop. Okey, bab cerita mengantuk. Mengantuk ni dia memang satu penyakit tau. Penyakit bila dia kata kenyang, mengantuk, lapang pun mengantuk. Hingga mengantuk je. Dia sebenarnya satu penyakit dah. Bila mana seseorang itu yang dihadiri perasaan yang macam tu, rasa yang sedemikian, yang diajar oleh baginda Nabi SAW melalui ulama-ulama datang kepada kita. Saya nak pergi ayat kursi.
Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Ni dua tapak tangan ni pada bahagian ni. Ni kita panggil apa? Nadi. Nadi. Nah, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Nah, tarik nadi tu. Tekan pada mata, tarik. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Jangan guna tapak tangan, guna bahagian nadi. Nadi ni dia terus ke jantung. Jantung ni dia hantar ke otak. Ham ngantuk lena. Habaq dekat nadi ni Allah itu tidak pernah mengantuk dan tak pernah tidur. Habis takkanlah hang silap sikit nak lena. Boleh. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Takat tu je, tak payah baca sampai habis, lambat. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Boleh. Pada nadi ni. Dua-dua belah, kemudian letak di mata, tarik 3 kali. Tarik 3 kali. InsyaAllah ini di antara yang diajar. Di antara yang diajar kepada sahabat-sahabat yang suka tertidur. Tak kira lah waktu bila kadang tengah sembang dengan orang benda lena tu. Bersembang ke kita sembang dengan dia lena. Berdiri pun lena. Kesian. Penyakit ni penyakit Baik, kutipan hari ni alhamdulillah barakallah. Jazakumullah khairan katsira. Jumlah pagi ni kita dapat 380. Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak, insya-Allah esok saya akan berbagi, nanti saya bagi tahu berapa banyak yang boleh kita infakkan kepada fakir-fakir miskin tersebut untuk sama-sama berkongsi ilmu melalui rezeki kita. Dalam rezeki kita ada rezeki orang lain, insya-Allah taala. Doakan semoga Allah memudahkan perjalanan kami. Esok ada sehari lagi esok di surah As-Sa'adah esok kita akan buat sikit lagi kutipan. Kita tak kisah banyak mana pendapatan yang boleh kita perolehi. Apa yang penting adalah pemberian yang ikhlas daripada hati. Wallahu a'lam. Saya sudahi dulu. Yang baik itu datangnya daripada Allah, yang lemah dan kurang daripada diri saya sendiri. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsira hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma zidna ilman nafi'a wa rizqan halalan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala wa taubatan nasuha wa tijaratan lan tabur. Allahumma zidna ilman nafi'a ya Allah. Allahumma zidna ilman nafi'a ya Allah. Ya musabbibal asbab, ya fatihal abwab, ya sami'al aswat, ya qadiyal hajat, ya mujibad da'awat. Ij'alna minan najihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Taqabbal ya karim. Terima kasih semua. Terima kasih, Ustazah.